Salam sejahtera dan salam hormat Prof dan rakan-rakan sekalian. Saya Selva Raja Murugesan dengan tajuk perbincangan Teori Kepimpinan Situasi. Mengikut teori kepimpinan situasi, sebenarnya tiada sebarang gaya kepimpinan yang terbaik. Malahan, pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang boleh mengadaptasi situasi yang sebenar dan seterusnya mengorak langkah menuju matlamat yang diinginkan. Oleh yang demikian, boleh dikatakan gaya pimpinan seorang pemimpin adalah tergantung pada situasi yang dihadapinya. Menurut John Wayne Newstrom dan Kate Davis, kepimpinan adalah satu proses dalam mempengaruhi pengikut atau orang bawahannya untuk bekerja menuju matlamat yang ditetapkan. Mereka menyatakan pemimpin yang baik akan memimpin orang bawahannya untuk menuju matlamat organisasi dalam situasi yang dihadapinya. Pemimpin harus mempengaruhi orang lain dan memberi contoh atau teladan yang baik yang boleh diikuti oleh pengikutnya. Dengan kata lain, tingkah laku atau gaya seseorang pemimpin akan mempengaruhi pengikutnya dalam merealisasikan harapan organisasi. Dr. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard mencadangkan 4 gaya premier seperti berikut. Yang pertama, gaya kepimpinan mengatakan. Yang kedua, gaya kepimpinan menjual. Yang ketiga, gaya kepimpinan mengambil bahagian. Dan keempat, gaya kepimpinan perwakilan. Gaya kepimpinan mengata pemimpin membuat keputusan dan memberitahu pengikutnya apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya melakukannya. Pemimpin akan membuat keputusan dan memberi arahan tentang apa dan bagaimana caranya melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat. Dalam gaya pimpinan mengata ini, pendapat pengikutnya tidak ditanya. Hanya arahan dan penyelian yang akan dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin tidak mempercaya ke atas kebolehan pengikutnya. Dalam gaya kepimpinan ini, organisasi setugasannya adalah tinggi, tetapi perhubungan antara pemimpin dan pengikutnya adalah sangat rendah sebab gaya kepimpinan ini adalah lebih kepada kepimpinan mengarah, melakukan kerja mengikut perintah pemimpin dan bukannya atas cadangan pengikutnya. Yang kedua, gaya kepimpinan menjual. Pemimpin menjelaskan segala keputusan dan cadangan serta memberi sokongan atas perkembangan sehingga matlamat dicapai. Cadangan pengikut akan diterima, tetapi keputusan muktamad adalah di bawah bidang kuasa pemimpin. Pemimpin bebas memberi pendapat, melakukan kerja mengikut peranan pemimpin. Dalam gaya kepimpinan ini, organisasi tugasnya tinggi dan perhubungan pun tinggi antara pemimpin dan pengikut. Ketiga, gaya kepimpinan mengambil bahagian. Pemimpin hanya akan memberi sedikit arahan dan seterusnya akan mendengar, menyokong pendapat pengikutnya. Pemimpin menggalakkan pengikutnya bersedia dengan idea-idea baru dan keputusan. Melakukan kerja mengikut perbincangan bersama pemimpin dan pengikut. Dalam gaya kepimpinan ini, tingkah laku atau organisasi tugasnya rendah tetapi hubungan dan komunikasi dua hala sangat tinggi. Gaya kepimpinan perwakilan. Pemimpin memberi kuasa kepada pengikutnya supaya langkah-langkah disediakan dan diaplikasikan oleh pengikutnya. Kebanyakan tugas keputusan akan dibuat oleh pengikutnya dan mereka bertanggungjawab penuh ke atas keputusan itu. Melakukan kerja mengikut kesesuaian dan idea pengikut. Dalam gaya kepimpinan ini, tingkah laku pemimpin dan perhubungan adalah sangat rendah. Seseorang pemimpin yang ingin menggunakan gaya-gaya kepimpinan di atas harus memberi tumpuan kepada kematangan pengikutnya, iaitu tahap pengetahuan dan kecakapan individu atau kumpulan di bawahnya. Mengikut teori Hersey dan Blanchard, empat tahap kematangan berikut yang berbeza harus diberi perhatian, iaitu tahap kematangan M1, iaitu ahli kumpulannya kurang berpengetahuan, kemahiran dan kesediaan menyelesaikan tugasan. Tahap kematangan M2 iaitu ahli kumpulannya sanggup dan bersemangat tetapi kurang berupaya. Tahap kematangan M3 iaitu ahli kumpulannya mempunyai kemahiran dan keupayaan untuk menyelesaikan tugasan tetapi mereka tidak bertanggungjawab.
tahap kematangan M4 ialah ahli kumpulannya sangat mahir dan bersedia menyelesaikan tugasan. Model Hersey Blanchard menunjukkan bahawa gaya kepimpinan berikut adalah sesuai untuk tahap kematangan, iaitu matang rendah M1 dipadankan dengan pengurusan S1. Matang-matang M2 dipadankan dengan pelancongan S2. Matang-matang M3 dipadankan dengan pengurusan S3 dan matang tinggi M4 dipadankan dengan melegaskannya S4. Walau bagaimanapun, saya sebagai guru penasihat Persatuan Bahasa Tamil di sekolah menengah, saya mengamalkan keempat-empat gaya kepimpinan dalam menjalankan aktiviti persatuan. Dengan matlamat melahirkan pemimpin yang serba boleh, pada awal tahun, saya akan mengarahkan ahli jawatankuasa persatuan menjalankan sesuatu aktiviti dengan mengikut arahan saya sepenuhnya. Memandangkan mereka baharu untuk memimpin tugasan dan persatuan, maka segala arahan akan mereka ikut untuk mencapai kejayaan sesuatu aktiviti. Selepas beberapa aktiviti dijalankan, saya akan menjelaskan segala cadangan dan langkah-langkah supaya ahli jawatankuasa menjalankan tugasan mengikut penerangan saya untuk menjayakan sesuatu aktiviti. Pada pertengahan tahun, saya akan memberikan sedikit penerangan tentang aktiviti yang akan dijalankan dan meminta serta menggalakkan ahli jawatankuasa berbincang bersama, memberi idea dan menjalankan aktiviti sehingga berjaya. Pada penghujung tahun atau selepas beberapa aktiviti telah berjaya dijalankan, aktiviti persatuan yang seterusnya akan dijalankan sepenuhnya oleh ahli jawatankuasa dengan idea masing-masing tanpa penglibatan dan arahan saya sebagai guru penasihat. Saya hanyalah sebagai man behind the screen. Dengan cara ini, saya akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Sekian, terima kasih.